Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kita sambung lagi perbincangan kita tentang tajuk fungsi. Okay, jadi saya ulang balik. Fungsi maksudnya perwakilan grafik dan tata tanda dengan keadaan setiap objek dalam domain hanya mempunyai satu image, ya. Jadi fungsi ni mesti ada satu image sahaja. Okey, objek boleh banyak, boleh satu, boleh banyak, tapi image mesti ada satu je. So fungsi ni adalah hubungan yang khusus yang hanya untuk hubungan satu kepada satu dan hubungan satu kepada banyak. So yang dua lagi hubungan yang awak dah belajar, iaitu hubungan banyak kepada satu dan juga hubungan banyak kepada banyak, yang itu bukan fungsi. Okey. Okey, kalau dari segi maksud dia dalam buku teks, fungsi juga adalah pemetaan X. X ni apa? X ni adalah objek ataupun input kepada Y. Y ni adalah image ataupun output, dan pemetaan X kepada Y ni kita boleh wakilkan dengan cara melukis gambar rajah anak panah. So ini contoh gambar rajah anak panah. Kita ada set X. Set X ni adalah set objek, okey. Dan ada set Y. Set Y ni adalah set image. Jadi kita nampak setiap unsur dalam set X, iaitu objek, setiap objek dalam set X dipetakan kepada satu image sahaja. Okey. 1 kepada 3, 3 kepada 7, 5 kepada 11. So kita nampaklah ini adalah hubungan 1 kepada 1. Okey. Ini penerangan je lah. Setiap unsur X dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur Y dalam set Y. Okey. Okey, ini maksudnya fungsi ni kita wakilkan dengan satu cara, iaitu nama dia gambar rajah anak panah. Okey, kemudian kita tengok bagaimana kita nak tulis satu fungsi ataupun apakah dia punya tata tanda fungsi itu. Okey, fungsi ni kita boleh tulis dalam dua bentuk. Okey, yang pertama kita buat F kurungan X sama dengan, okey, ini contoh fungsi 2X tambah 1. Okey. X ni mewakili merujuk kepada objek. Okey, maksud dia fungsi dia ni mesti digantikan dengan X, iaitu objek yang tertentu, dan 2X tambah 1 ialah image. Okey. Satu cara lagi kita tulis F double dot X anak panah 2X tambah 1. Okey. Yang ni dibaca sebagai fungsi F memetakan X kepada 2X tambah 1. Okey. Yang ni kita maksud yang fungsi ni ialah 2X tu ialah image bagi X di bawah pemetaan fungsi F. Okey. Dalam tajuk fungsi ni, keywords ataupun yang wajib awak faham ialah bila jumpa X tu, itu bermaksud adalah objek, dan bila kita jumpa huruf Y itu adalah bermaksud image. Okey, itu adalah keywords yang sangat penting untuk awak ingat untuk tajuk fungsi ni. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, teruskan yang seterusnya, domain dan julat. Okey, so awak kena faham, ya, apakah yang dimaksudkan dengan domain dan julat. Okey. Domain ni ialah set nilai X ataupun set objek, set semua objek. Manakala julat adalah set nilai Y yang diperoleh selepas menggantikan semua nilai X ataupun dengan kata lain ialah set image. Nama pendek dia set image lah. Okey. Kemudian kita ada satu istilah lagi, codomain. Codomain ialah set image dan bukan image. Okey. Domain tadi ialah set objek, okey, dan codomain adalah set image
termasuk yang bukan image. Okey. Untuk ketiga-tiga istilah ni, domain, julat dan kodomain, okey, awak kena tuliskan dalam bentuk tata tanda set. Okey. Okey, so saya bagi satu contoh soalan. Okey. Yang ni adalah bentuk fungsi tapi yang dituliskan dalam bentuk pasangan bertertib. Maksudnya objek dan image dia ditulis secara berpasangan. Okey, so yang depan objek, yang belakang adalah image. Okey, dalam bentuk pasangan bertertib. Okey, dalam soalan ni kalau kita keluarkan apakah domainnya, domain tadi mesti ditulis dalam bentuk set kan. So kita boleh tuliskan domainnya ialah kita ambil pasangan bertertib ni adalah nombor yang depan dia. Okey, 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 8. Okey, kemudian kodomain ni adalah set, image dan bukan image. Okey, so kita ambil nombor yang belakang set 6, 13, 16. 6, 13, 16. Tapi di sini ada 2 kali 16. So awak tak perlulah nak buat 2 kali. Kita tulis sekali sahaja. Okey, kalau ada soalan minta apakah objek. Jadi objek ni kita tak perlu tuliskan dalam bentuk tata tanda set. Hanya senaraikan sahaja objek dia. Okey. Dan image pun sama, tak perlu tuliskan dalam bentuk tata tanda set, hanya tuliskan dia punya image sahaja. And julat ni adalah image yang dalam bentuk set. Okey, so kita ambil jawapan image, kita letakkan tata tanda set. Okey, soalan yang kedua ni adalah fungsi yang ditulis, yang diwakilkan dalam bentuk graf. Okey, untuk yang paksi X ni adalah untuk bahagian set objek dia. Set A ialah set objek, set B adalah set image. Okey, so kita boleh, dengan kata lain, kita boleh wakilkan yang bawah ni adalah untuk set domain dan yang paksi Y ni adalah set kodomain. Okey, kita boleh tengok domain, kodomain kita tulis dalam bentuk set, objek hanya senaraikan sahaja. Okey, untuk image di sini, image ni kalau kita tengok, asalnya kalau kodomain dia, set image dia, kodomain dia 3, 8, 9. Dan kita tahu kodomain tadi adalah set, image dan bukan image. Okey, so awak kena senaraikan semua yang ada dalam set kodomain ni. Kalau kita tengok 9 ni dia tak ada hubungan kan, sebab kita tengok dot ni. 4 hubungan dia dengan 3 dengan 8. Yang ni dengan ni, yang ni ada hubungan. Tapi untuk nombor 9 dia tak ada hubungan pun dengan mana-mana objek ni ataupun mana-mana set, mana-mana unsur dalam set A ni. So 9 ni adalah bukan image. So bila kita nak tulis image, kita hanya letakkan 3 dan 8 sahaja. Okey, julat kita letakkan tata tanda set. Okey, yang ketiga ialah fungsi dalam bentuk gambar rajah anak panah. Kita ada 2 set, set P dan set Q. Okey, so domain ni kita senaraikan objek dia semua sekali lah. Okey, 8, 5, 2, -1 dalam bentuk set. Okey, kodomain adalah set, image dan bukan image. Okey, kodomain set image dan bukan image. Okey, objek ni kita hanya senaraikan objek yang ada kaitan dengan image sahaja. Kalau awak lihat 5 ni tak ada hubungan pun dengan mana-mana unsur dalam set Q. So kita tak boleh masukkan 5 tu sebagai senarai objek, tapi dia boleh dimasukkan dalam set domain. Okey, image adalah semua unsur yang dalam set Q yang ada hubungan dengan objek set P. Okey, julat pula kita letakkan tata tanda set bagi image tadi. Okey, ini adalah dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, yang terakhir kita lihat objek
dan image ya. Objek ni awak kena tahu bila disebut objek dia merujuk kepada X. Bila dia sebut image dia merujuk kepada fx ataupun boleh ditulis sebagai gx ataupun hx. Okey. Soalan dia, contoh soalan dia. Diberi fx sama dengan 1/5 x tolak 3. X tidak boleh bernilai 3/5. Okey, kalau ada soalan ni macam ni ada koma. So yang ni dia hanya adalah sebagai syarat fungsi itu. Tapi dia tak termasuk dalam pengiraan. So yang ni awak abaikan lah bila untuk pengiraan. Okey. Cari objek bagi 2. Jadi bila dia keluar ataupun jumpa perkataan objek, awak kena ingat dia merujuk kepada nilai X. Okey. Dan 2 ini bukan objek sebab dia dah sebut objek kan. So 2 ni adalah image iaitu merujuk kepada fx. So awak gunakan fungsi ni. Okey, so yang diberi ialah 2. So awak kena tahu 2 ni image dan image adalah fx. So dekat fx ni kita gantikan 2. Samakan dengan 1/5 x tolak 3 dan kita selesaikan persamaan. Okey. So 5x tolak 3 kita bawa naik jadi darab. Okey, darabkan dan selesaikan. Okey. Contoh yang kedua. Fx sama dengan 2x tambah 9. Cari image bagi x sama dengan 5. So bila dia kata cari image, maksudnya cari fx. Tapi x ni adalah telah diberitahu x adalah 5. So awak gantikan x dengan 5. So kita tulis F5 F5 sini ke sini. Kita ambil fungsi tadi, gantikan X dengan 5. So yang sebelah kiri ni tak payah selesaikan. Dia macam jadi tajuk je lah. Tajuk untuk persamaan yang ataupun persamaan yang kita akan gantikan X-nya dan kita selesaikan. So awak hanya selesaikan yang sebelah kanan sahaja. Okey. So 2 darab 5, 10 tambah 9 dapat jawapan 19. Okey, yang ketiga, contoh soalan ketiga, kita ada fx sama dengan 3x tambah 5/x. X tidak boleh bernilai kosong. Okey, yang pertama, okey, yang soalan ni dia tak sebut apa-apa pun ayat dalam arahan soalan, dia hanya tulis F5. So awak kena faham bila dia tulis F5, maksud dia suruh awak cari image apabila X ataupun objek dia adalah 5. So awak kira saja macam tadi, macam sini ya. So 3 darab 5 tambah 5/5 dapat 16. Okey, kemudian yang B, image bagi 1/3 di bawah F. Maksud dia suruh cari fx je, iaitu image je, bagi 1/3. Jadi 1/3 ni adalah objek ataupun X. Jadi X yang ni, tajuk dia ni, fx ni awak gantikan dengan 1/3. Maksudnya rumus yang asal tadi, okey, yang ni kita gantikan X dia dengan 1/3 ni 3 darab 1/3 tambah 5/1/3 dapat jawapan 16. Okey, dan yang terakhir, cari nilai-nilai X yang mungkin apabila image dia adalah 8. So, soalan ni minta awak cari objek iaitu nilai X. Apabila image dia 8, maksudnya apabila nilai fx dia adalah 8 ya. So, kita bermula dengan fx sama dengan 8 ataupun maksudnya kalau kita ambil fungsi asalnya fx ni kita gantikan 8 ataupun awak boleh bermula awak tulis fx sama dengan 8. Okey, kemudian fx ni gantikan dengan fungsi dia 3x tambah 5/x. Okey, yang ni 3 tadi kan mana tadi? Yang ni. So kita ambil 3x tambah 5/x samakan dengan 8. So yang ni bila ada x di bawah, so kita tak boleh nak selesaikan. So kita darabkan semua sekali dengan x supaya kita dapat hilangkan x yang bawah. So dapat 3x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8x.
Okey, kemudian kita susun semula dia supaya jadi persamaan kuadratik. 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 5. Bila jumpa persamaan kuadratik, macam mana kita nak selesaikan? Kita kena guna pemfaktoran. Okey. Pemfaktoran, boleh tekan kalkulator untuk dapat jawapannya. Tapi langkah seterusnya awak kena tunjukkan langkah pemfaktoran dia. Sebab di sini ada markah. 3x tolak 5 kurungan darab dengan x tolak 1 kurungan sama dengan kosong. Dan dapatlah jawapannya ada 2 nilai x, 5/3 atau x sama dengan 1. Sebab soalannya pun nilai-nilai. Maksudnya jawapannya bukan 1 tapi ada 2. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.